بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini saya sangat berbesar hati kerana kita dapat sekali lagi bertemu untuk menyambung perbincangan kitab kita iaitu Tadabbur Kisah Qur'ani. Dan kita sebagaimana pada perbincangan minggu lepas, kita sudah masuk pada kisah yang ketiga dalam kitab kita ini iaitu berkenaan topik dialog. Okay, dialog politik dua orang raja. Jadi dua orang raja yang dimaksudkan pada topik itu ialah Nabi Sulaiman alaihi salam dan juga Ratu Sabah. Dan malam ini kita nak sambung perbincangan pada minggu lepas. Kan burung hudhud dah lemparkan surat di hadapan Ratu Sabah. Kemudian Ratu Sabah membaca surat tersebut. Dan minggu lepas, kita juga bincangkan tentang isi kandungan surat yang telah dihantarkan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah. Jadi, pada minggu ini, pada malam ini, kita akan bincangkan tentang apakah respon, reaksi yang diberikan oleh Ratu Sabah pada isi kandungan surat itu. Perbincangan kita pada malam ini akan bermula dari muka surat 160. Okey, kisah ketiga, dialog politik dua raja. Surah An-Naml pada ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Ratu Sabah ketika dia mendapat surat itu ataupun setelah dia membaca surat itu. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Maksudnya, berkata dia iaitu Balqis, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlisku. Baik, ada 3 poin penting yang dikemukakan oleh penyusun kitab ini tentang surah An-Naml ayat yang ke-32. Poin kita untuk ayat ini bermula dari poin yang ke-10 yang menekankan tentang penghormatan Ratu Sabah kepada para pembesar kaumnya. Baik, daripada ayat ini menunjukkan bahawa Ratu Sabah begitu menghormati para pembesar kaumnya. Jadi pandangan ini diambil daripada pandangan Syekh Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya yang mana beliau menuturkan bahawa dalam ayat 32 di atas menunjukkan kemuliaan dan penghormatan kepada para pembesar kaumnya sehingga mereka benar-benar tulus memberikan nasihat dan saranan yang tepat kepada Ratu Sabah. Jadi apabila Ratu Sabah dalam ayat yang ke-32 ini memanggil para pembesarnya di kalangan menteri dan segalanya lah penasihatnya kan untuk membahaskan tentang isi surat ini, ianya menunjukkan kepada kita bagaimana Ratu Sabah ni memberikan penghormatan kepada mereka dan Ratu Sabah sangat memuliakan para pembesar dalam negaranya. Jadi dia tidak membuat keputusan berdasarkan apa yang dirasa betul tetapi dibawa di hadapan para pembesarnya untuk dibincangkan. Maka hal ini kita dapati tadi dia kata bila penghormatan diberikan kepada seseorang, kemuliaan juga ditunjukkan
daripada diri kita untuk seseorang. Dan lebih-lebih lagi ketika kita meminta pandangan daripada mereka. Hal ini akan membuatkan mereka memberikan kepada kita saranan, nasihat yang tepat untuk situasi tersebut. Maka itulah yang berlaku dalam kes ini. Maka kita dapati bahawa perlakuan Ratu Sabah dengan meminta pandangan mereka bukan semata-mata tentang penghormatan dan kemuliaan. Maka menurut Syekh Al-Maraghi rahimahullah, dia mengatakan bahawa keadaan ini sekaligus menunjukkan bahawa Ratu Sabak ingin menguji tekad mereka untuk menghadapi musuh. Adakah mereka ni di kalangan para pembesarnya takut untuk berhadapan dengan musuh? Bagaimana tekad keazaman mereka untuk berhadapan dengan pihak musuh yang mungkin ingin menyerang negara mereka? Jadi ini semua ialah satu bentuk ujian dan Ratu Sabak nak lihatlah adakah mereka ni ikhlas ke ataupun takut ke, nak lari ke dan sebagainya. Maka dia kata di sini, semua itu untuk menguji tekad mereka untuk menghadapi musuh, keteguhan mereka dalam bertindak dan ketaatan mereka kepada perintahnya. Kerana jika para pembesar tersebut tidak mengorbankan jiwa, harta dan darah mereka untuk membela sang ratu, tentu dia tidak memiliki kuasa untuk menghadapi musuhnya. Jika tekad dan kesungguhan mereka tidak disatukan, maka musuh akan mampu mengalahkan mereka. Jika Ratu Sabak tidak menguji dan menjajagi tekad mereka, itu menguji tekad mereka, maka dia tidak akan mengetahui kondisi mereka. Maka semua itu dilakukan oleh Ratu Sabak bukan semata-mata untuk memberikan penghormatan dan juga pemuliaan kepada para pembesarnya untuk situasi ini, tetapi ialah juga untuk menguji bagaimana tekad, keazaman, keberanian para pembesarnya untuk sama-sama menghadapi pihak musuh yang kemungkinan memberikan ancaman yang besar kepada kerajaan Sabak pada konteks itu. Jadi, di sini kita dapati bahawa semua itu dilakukan oleh Ratu Sabak ialah kerana kebijaksanaannya juga sebagai seorang wanita yang memimpin sebuah negara yang sangat kaya pada waktu itu. Baik, seterusnya kita lihat poin kita yang ke-11. Pada poin yang ke-11 menunjukkan tentang dalil atas keabsahan musyawarah. Sebab apa yang dibuat oleh Ratu Sabah untuk konteks itu kan, kita dapati bahawa ini ialah satu bentuk musyawarah yang dilakukan oleh beliau untuk memuktamadkan keputusan. Jadi Ratu Sabah ni dia tak buat keputusan lebih-lebih lagi berkaitan tentang hal negara yang melibatkan rakyat, bukan saja melibatkan tentang diri dia tapi melibatkan keseluruhan yang ada pada kerajaannya. Maka di sini kita dapati dia bila dia panggil para pembesarnya menunjukkan kepada kita bahawa Ratu Sabah ialah seorang raja yang mementingkan musyawarah, iaitu perbincangan, diskusi kan dengan para pembesarnya. Maka ini yang dilakukan oleh Ratu Sabah ini menunjukkan kepada kita tentang dalil dalam Al-Quran bahawa musyawarah, berbincang, berdiskusi, meminta pandangan ialah sesuatu yang telah termaktub dalam Al-Quran. Ada dalilnya. Perbuatan itu bukanlah didasari oleh perbuatan semata-mata, tetapi ialah Allah Subhanahu Wa Taala acknowledge the act. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan acknowledge apa sebenarnya? Allah SWT memberikan pengakuan lah pada perbuatan itu dalam Al-Quranul Karim. Maknanya perbuatan ini adalah perbuatan yang betul. Maka di sini kita lihat faedah yang boleh diambil dari surah An-Naml ayat yang ke-32 itu ialah bahawa ayat ini menjadi dalil tentang keabsahan musyawarah. Dan Imam Al-Qurtubi antaranya di sini memberikan pandangan bahawa terdapat dalil atas keabsahan musyawarah. Dan dalil lain selain daripada surah An-Naml pada ayat yang ke-32 ini, kita dapati dalam Al-Quran ada dua lagi tempat yang menunjukkan tentang dalil musyawarah ini, iaitu surah Ali Imran ayat 159 dan surah Asy-Syura pada ayat yang ke-38.
Musyawarah ialah termasuk perkara yang telah lama wujud. Maksudnya sebelum lagi zaman kita ini kan yang selalu kita kata meeting tak habis-habis ni kan. Musyawarah tu kita dapati dalam Al-Quran Allah dah tunjukkan kepada kita. Bermakna hal ini dah berlaku lama. Lama sebelum zaman kita, sebelum konteks kita, musyawarah tu dah memang dipraktikkan dalam kehidupan manusia. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Imam Al-Qurtubi kata apa? Musyawarah ini wujud khususnya ketika berlaku peperangan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin keluar dalam satu ekspedisi, baginda akan bermusyawarah bersama dengan para sahabat tentang taktik peperangan, tentang tentera yang ada kan, tentang siapa yang naik kuda, di mana tempat posisinya, kedudukan dalam peperangan, semua itu dimusyawarahkan bersama dengan para sahabat. Bahkan dalam isu-isu lain juga dimusyawarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya yang terdekat. Jadi ini merupakan sesuatu yang sudah berlaku lama dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala pun meletakkan ia dalam Al-Quran, menjadikan ia dalil tentang pentingnya kita ini sebagai manusia ketika menjalani kehidupan, kita perlukan pandangan orang lain dalam kehidupan. Kadang-kadang begitulah, walaupun kita tahu banyak perkara dalam hidup kita ini, tetapi ada isu-isu yang memerlukan kepada pandangan lain, nasihat daripada orang lain untuk mungkin menguatkan pandangan kita ataupun memberikan kekuatan kepada pandangan yang ingin kita berikan ataupun membetulkan apa jua tindakan kita dan yang kita rasakan betul, tetapi sebenarnya pada pandangan orang lain ada lagi hal yang lebih benar dan lebih tepat berbanding dengan pandangan kita. Ini dipanggilkan sebagai kepentingan ataupun keutamaan musyawarah untuk discuss, untuk berbincang. Dan hal ini juga dipersetujui oleh Imam Al-Qushairi yang mana dia Imam Al-Qusairi yang mana mengatakan bahawa Ratu Sabah melakukan musyawarah sebagaimana yang dituntut untuk menyelesaikan isu-isu penting. Ini menunjukkan juga ya jemaah bahawa dalam hidup kita ini tak semua keputusan kita boleh buat sendirian. Kita memerlukan orang lain, contohnya mungkin dalam keluarga sebagai suami ataupun sebagai isteri, kita tak boleh ikut kepala kita sendiri. Okey, ataupun pandangan kita sendiri. Di mana kita perlu berbincang dengan pasangan tentang satu perkara yang perlu kita lakukan. Kerana dalam rumah tangga ni bukan satu orang, tetapi ia melibatkan ramai orang. Contoh pasangan kita dan juga anak kita, mungkin ibu bapa yang ada dalam rumah tangga kita. So, hal-hal yang begini tidak boleh untuk kita nafikan. Hal untuk discuss, musyawarah sangat penting supaya semua pihak ada kata sepakat dan semua pihak faham tentang apa yang ingin dilakukan. Jika dalam satu keluarga ni, ada satu yang tak tahu tentang apa yang kita nak buat, kemungkinan besar dia tidak faham, dia salah faham dan inilah boleh menyebabkan berlakunya pertikaian dan akhirnya mungkin permusuhan. Sebab itu Allah sarankan kepada kita untuk bermusyawarah, berbincang dengan cara yang baik sehingga semuanya faham tentang apa yang dilakukan dan dapat kata sepakat yang terbaik. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Poin kita yang ke-12. Pada poin yang ke-12 masih lagi menyentuh tentang musyawarah. Dan ini sebagaimana yang saya sebutkan tadilah, musyawarah adalah perkara yang dituntut dalam segala hal. Antaranya tadi saya sebutkan ialah dalam isu rumah tangga kita. Boleh melahirkan pendapat yang paling utama dan paling benar. Kerana musyawarah itu membantu kita untuk mendapatkan pandangan yang paling tepat dan juga paling baik untuk semua pihak, bukan kita sahaja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang paling banyak melakukan musyawarah. Dan ini juga telah saya jelaskan tu tadi, contohnya dalam peperangan, perjanjian damai dan tentang persoalan umat secara
secara umumnya. Nabi SAW ada melakukannya dalam kehidupan baginda dan sepanjang kehidupan baginda, itulah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Jadi tak salah kan bila kita ni ada sesuatu isu yang berlaku, kita nak discuss, kita nak minta pandangan daripada orang lain. Cuma saya juga nak tekankan dengan siapa kita nak discuss. Okey, dengan siapa kita nak bincang tu tadi? Adakah orangnya boleh dipercayai, orangnya amanah? Sebab ada perkara-perkara mungkin isunya sensitif, isunya sangat confidential kan, peribadi yang orang lain tidak perlu tahu dan tidak boleh tahu. Jadi sebab itu kita juga perlu pilih dengan siapa yang kita nak berbincang dan tentang apa yang kita ingin bincangkan. Jadi dua perkara itu ya perlu diperhatikan. Memang musyawarah sangat dituntut, tetapi dengan siapa kita nak bermusyawarah, tentang apa kita nak musyawarah. Itu juga perlu diperhatikan supaya ia tidak memberikan impak ataupun kesan yang salah ataupun hasil yang salah lah dalam kehidupan kita ini. Okey. Baik, seterusnya kita lihat surah An-Naml ayat 33 dan 34. Ini kita kata adalah maklum balas yang diberikan oleh pembesar-pembesarnya ataupun menteri, Perdana Menteri dalam situasi ini kepada Ratu Sabak. Setelah Ratu Sabak meminta kepada mereka untuk memberikan pandangan tentang surat yang telah disampaikan kepada mereka. Jadi di sini mereka pun berkata kepada Ratu Sabak sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naml ayat 33 hingga 34. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin. Wal amru ilayhi fanzuri madza ta'murin. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzatan ahlaha azillah wa kadzalika yaf'alun. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata mereka menjawab, iaitu pembesar-pembesar dalam kerajaan Ratu Sabak ini pun memberikan jawapan. Kita adalah orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian. Jadi mereka kata kepada Ratu Sabak, kita ni ada power, kita ada keberanian, kita ada kekuasaan, semuanya kita ada. Jadi nak takut apa kan? Yang sangat dalam peperangan dan keputusan berada di tangan kamu. Yang mereka kata, kalau nak perang, kita boleh perang. Sebab apa? Kita ialah kerajaan yang memiliki kekuasaan dan jangan lupa kekayaan. Jadi para pembesar ni sangat beranilah untuk fight balik. Kalau betul Sulaiman, iaitu Nabi Sulaiman AS, nak attack ataupun nak serang kerajaan mereka. Jadi mereka kata, kita boleh lawan semula, kita boleh fight balik. Kita jangan takut sebab kita adalah sebuah kerajaan yang kaya, yang kuat dan kita ada keberanian. Khususnya dalam peperangan. Jadi mereka pun kata terserah. Kan, engkau nak putuskan bagaimana. Kalau nak perang, kita perang. Jadi Ratu Sabak pun kata kepada mereka, Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ratu Sabak kata begini sesungguhnya raja-raja apabila memasuki sesuatu negeri, nescaya mereka akan membinasakannya. Ratu Sabak kata apa? Kalau raja ni mereka masuk satu negeri, maksudnya mereka serang sebuah negeri, mereka akan merosakkan kerajaan itu. Nescaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan penduduk dalam negeri itu yang diserang oleh raja tersebut, mereka akan menjadi rakyat dan penduduk yang asalnya mulia dalam kerajaan asalnya itu, tetapi setelah diserang, ditawan, akhirnya menjadi hina. Dan dan demikianlah pula, Ratu Sabak kata, wa kadzalika yaf'alun. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan itulah yang akan berlaku. Maksudnya Ratu Sabak kata apa? Kita kalau serang kerajaan Nabi Sulaiman, dan bila mereka serang balik kerajaan kita, kan? Maknanya lawanlah kan? Bermakna kalau kita kalah, nanti kerajaan kita akan musnah. Bila kerajaan kita musnah, rakyat kita akan menjadi hina.
Baik, daripada kedua ayat ini, pengarang kitab ni yang telah menyusun kitab ini, dia memberikan kepada kita dengan 3 poin penting yang perlu untuk kita tadabburkan bersama. Maka dia kata begini, kita lihat pada poin yang ke-13. Apa yang disebutkan daripada ayat ini menunjukkan tentang bagaimana Ratu Sabah sangat memperhatikan keselamatan rakyat. Jadi, Imam Al-Qurtubi menyatakan di sinilah, menteri menyerahkan urusan tersebut agar dipertimbangkan oleh ratu bahawa mereka memiliki kekuatan dan keberanian. Ratu Sabak pula mengingatkan kepada mereka kesan dari peperangan, iaitu tentang keselamatan rakyat yang akan terancam. Kerajaan dengan kerajaan berlawan, tetapi mangsanya biasanya ialah rakyat. Yang mati, yang terluka, yang hilang segala-galanya adalah rakyat. Orang yang berada dekat atas ni, mereka biasanya juga akan hidup senang lenang. Tetapi rakyat menjadi mangsa. Ratu Sabah ingatkan hal ini kepada para pembesarnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana Ratu Sabah ni ketika dia ingin membuat satu keputusan, dia bukan sahaja melihat pada keberanian, kekuasaan dan kekayaan, tetapi dia juga melihat daripada sudut keselamatan rakyatnya. Nampak tak seorang ratu yang memiliki jiwa yang sangat besar. Tidak hanya mementingkan tentang maruah ataupun keegoan dirinya sebagai seorang ratu, tetapi juga melihat tentang kebaikan, kemaslahatan yang perlu dijaga bagi pihak rakyatnya. Baik, Syekh Al-Maraghi dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili memiliki pandangan yang hampir sama sebagaimana Imam Al-Qurtubi itu tadi. Jadi saya tak nak ulanglah lagi apa yang telah dijelaskan. Baik, seterusnya kita lihat pada poin kita yang ke-14, iaitu bagaimana para pembesar itu tadi kan, mereka menzahirkan ketaatan mereka kepada Ratu Sabah menerusi jawapan yang diberikan oleh mereka pada pertanyaan Ratu Sabah yang di awalnya. Jadi, dalam surah An-Naml ayat yang ke-33 kita lihat di sini diberikan kepada kita dengan dua keadaan ataupun dipecahkan kepada dua bahagian tentang perbincangan ayat 33 dan 34 dalam poin kita yang ke-14 ini. Maka dia kata begini, kesimpulan jawapan daripada para pembesar itu. Pertama, surah An-Naml ayat 33 menampakkan kekuatan, dan pada ayat yang ke-33 menampakkan kepada kita tentang bukan menampakkan kepada kita, para pembesar menampakkan kekuatan dan keberanian untuk memberitahu kepada Ratu Sabah bahawa jika dia berkeinginan untuk melawan, mereka bersedia. Baik, tetapi bila kita lihat ayat yang ke-34, ketaatan mereka, mereka ni menunjukkan kepada kita tentang ketaatan terhadap Ratu Sabah. Bila Ratu Sabah mengemukakan tentang perdamaian, mereka tidak menolak juga. Walaupun asalnya mereka sarankan untuk berperang. Jadi ini satu poin yang sangat penting menunjukkan kepada kita bahawa para pembesar ini faham tentang kedudukan mereka sebagai pembesar dalam kepimpinan Ratu Sabah. Mereka taat kepada apa jua keputusan yang diinginkan oleh Ratu Sabah. Jika Ratu Sabah nak pergi berperang, mereka taat, kita keluar pergi berperang. Tapi jika Ratu Sabah memilih untuk mengadakan perdamaian, mereka juga taat dengan keputusan itu dan mereka akan usulkan perdamaian. Jadi ini poin kita yang ke-14. Bagaimana ketaatan dizahirkan oleh para pembesar kepada ketua. Maka begitu juga kita kan dalam kehidupan. Jika
orang yang di atasan lah. Contoh mungkin kita bekerja, kita ada bos. Ataupun kita, dalam rumah tangga kita ada suami. Ataupun kita ada ibu bapa. Kalau kita belum bernikah, kita ada ibu bapa. Dan dalam kelas kita ada guru. Kita akan lihat kepada keputusan yang ditetapkan oleh yang berada di atas kita. Kita ambil satu skop yang kecil sedikit iaitu dalam kelas. Dalam kelas kita ada guru, bila guru memutuskan apa-apa keputusan, sebagai pelajar kita hormati keputusan guru itu dan kita taat. Contoh guru kata guru tak nak adakan kelas pada minggu itu, yes. Kita kata okeylah, kita dengar kata guru. Kerana mungkin guru ada urusan penting yang ingin dia selesaikan. Ataupun guru kata dia nakkan ada kelas pada waktu cuti umum lah contohnya kan. Sebagai pelajar, kita pun raikan apa yang ingin diputuskan oleh guru itu sebagai bentuk ketaatan kita sebagai pelajar. Okay. So itu maksudnya lah di sini pada poin kita yang ke-14. Saya harap faham ya untuk poin itu. Baik, seterusnya kita lihat pada poin kita yang terakhir malam ini iaitu poin kita yang ke-15. Menerima kebenaran. Adakah kita ni perlu menolak jika sekiranya kebenaran itu kita peroleh daripada orang yang mungkin kita tak berkenan ataupun yang kita kata orang itu yang kita tak pandang ataupun orang itu dia tak seagama dengan kita. Contohnya dalam kes Ratu Sabah ini. Baik, dalam teks kita di sini menyatakan bahawa ada satu komentar yang diberikan kepada kita yang mengatakan bahawa sudah sepantasnya bagi seorang hamba agar menerima kebenaran dari siapapun sekalipun dia berbeza dalam agama. Contoh, mungkin kita ada jiran non-Muslim dan kita mungkin ada teman-teman non-Muslim kita, kita bekerja kan, klik kita kan, kawan kerja kita non-Muslim, mereka memberikan pandangan mereka. Dan pandangan itu ialah pandangan yang benar. Ia tak ada kena-mengena dengan agama kan. Okay. Pandangan yang benar tentang isu-isu mungkin pekerjaan, hal-hal tentang nak selesaikan projek dan sebagainya kan. Kita kata dalam hal tersebut, jika dia memberikan pandangan yang benar, kita perlu raikan. Kita tak boleh menolak hanya semata-mata kita kata dia berbeza agama daripada kita. Contohnya di sini dikatakan bahawa kerana Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan perkataan Balqis yang masih uh, belum lagi menerima agama pada waktu itu. Yang mana dia kata sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri iaitu surah An-Naml tadilah ya ayat pada 34 bila dia berkata sedemikian Allah mengambil pandangannya itu lalu Allah rekodkan dalam Al-Quran. Ini satu hal yang menunjukkan kepada kita bahawa ia adalah kesaksian dari Allah terhadap apa yang diucapkan oleh Ratu Sabah. Walaupun Ratu Sabah pada waktu itu ialah seorang non-Muslim. Sebagai pembenaran untuknya. Maknanya Allah nak beritahukan kepada kita apa yang diucapkan oleh Ratu Sabah itu ialah perkara yang benar. Perkara yang tepat. Tak boleh ditolak. Maka Allah terima ucapan tersebut dan terhadap apa yang telah dia kabarkan, memang demikianlah yang akan mereka lakukan. Jadi apa yang dibuat oleh Ratu Sabah, yang difikirkan oleh Ratu Sabah tentang keselamatan rakyatnya ataupun tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para raja yang suka memusnahkan kerajaan orang lain ketika mereka menawan kerajaan itu, ini ialah satu bentuk kebenaran yang Allah terima lalu Allah Subhanahu Wa Taala muatkan pandangan itu dalam Al-Quranul Karim. Okay. So ini ialah poin kita yang ke-11 tadi ya, betul tak? Daripada poin kita yang ke-10, maaf, 10 hinggalah poin kita yang ke-15 menceritakan tentang perbincangan Ratu Sabah bersama dengan para pembesarnya tentang isi kandungan surat Nabi Sulaiman dan apakah yang perlu mereka lakukan tentang saranan dan permintaan siapa ni Nabi Sulaiman dalam surat itu. Jadi ada dua perkara yang diusulkan, peperangan dan perdamaian, dan kita nampak di sini Ratu Sabah sangat memilih perdamaian.
Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan pada malam ini dapat kita sama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita agar kita lebih memilih kepada perdamaian, jangan memilih kepada perselisihan kerana bila kita memilih perselisihan, ianya bukan hanya antara kita dan orang itu. Kemungkinan besar saya kata, ianya boleh membabitkan semua orang yang ada di sekitar kita. Hanya kerana perselisihan kita antara kita dan seseorang. Contoh saya kata, kalau kita bergaduhlah dengan kawan kita, mungkin ia melibatkan anak-anak sekali. Contoh kita akan kata kepada anak kita, jangan kawan dengan anak dia. Mak tak suka, contoh kan. Ataupun kita kata pada suami kita, awak jangan kawan dengan suami dia, saya tak suka sebab saya tak geng dengan bini dia. Macam tu keadaannya kan. So kita nampak perdamaian itu sebenarnya lebih utama. Perdamaian itu lebih baik. Kerana kalau perselisihan yang berlaku, ia bukan hanya tentang kita, tetapi semua orang yang ada di sekitar kita. Okey, baik. Terima kasih. Itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita malam ini, memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan kekuatannya untuk terus-terusan beramal dengan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.